Hai, selamat datang ke Story for You. Dalam segmen Urban Legend kali ini, aku nak ceritakan satu eksperimen yang dipanggil Russian Sleep Experiment. Cerita ni memang terkenal kat seluruh dunia. Memang popular lah orang kata, ramai orang tahu. Tapi, kebenaran cerita ni tak dapat disahkan. Jadi, jom kita tengok cerita ni tentang apa. Asal usul cerita ni bermula dekat satu forum yang mengajak orang untuk ceritakan kisah urban legend yang paling menakutkan diorang pernah dengar. Tiba-tiba ada seseorang yang tak diketahui ceritakan tentang kisah Russian Sleep Experiment. Cerita yang diceritakan tu pula memang sangat detail. Macam dia tahulah cerita tu memang betul. Cerita yang diceritakan dalam Russian Sleep Experiment ni memang macam betul-betul lah. Macam cara dia ceritakan tu, cara penceritaan tu memang nampak real. Memang macam betul, macam benda tu pernah berlaku dulu. Kisah ni kononnya berlaku dekat tahun 1940-an dekat satu makmal ketenteraan askar Soviet. Dalam makmal ni ada 5 orang askar musuh yang dipenjarakan. Jadi, diorang dipenjarakan, tapi diorang ni dibekalkan dengan makanan dan minuman ataupun tempat tidur lah yang secukupnya. Jadi, segala keperluan asas orang yang kena penjara ni, 5 orang kena penjara ni memang cukup. Jadi tak ada masalah pun walaupun diorang dipenjarakan sebenarnya. Pada satu masa, ada penyelidik ataupun saintis Soviet ni cipta satu gas yang membolehkan manusia tu tak tidur dalam masa yang panjang. Sebenarnya, diorang cipta gas ni untuk askar-askar Soviet berperang dengan masa yang lama. Cubalah korang bayangkan, kalau gas tu betul ada, askar tu tak payah tidur. Memang kuatlah cerita dia. Mana ada askar yang tak perlukan rehat lah, tak perlu tidur. Kalau ada askar macam tu, askar tu lah askar yang paling kuat sekali kat dunia ni. Sedangkan manusia pun kalau kerja 8 hingga 5 ataupun 9 sampai 5 malam tu mesti dah penat. Dah macam lesu lah. Lagi-lagi tambah lagi orang yang buat 2 kerja ke mesti lagi penat kan. Jadi korang bayangkanlah kalau memang kerja non-stop macam mesin. Tapi sebelum saintis ni nak bagi dekat askar-askar Soviet, dia mesti buat uji kaji dulu. Mesti ada clinical trial dulu. Sama juga macam vaksin pada hari ni. Sebelum dia nak berikan vaksin tu kepada orang ramai, mesti dia buat clinical trial ataupun uji kaji terlebih dahulu sebelum diberikan kepada orang ramai. Standard lah kan. Jadi orang Soviet ni janjikan 5 orang tahanan tu kebebasan kalau diorang berjaya untuk tak tidur selama 30 hari. Orang yang dalam penjara tu mestilah nak. Siapa yang tak nak? Bayangkan orang yang kena tangkap oleh pihak musuh tapi dia offer freedom, offer kebebasan. Mestilah nak kan. Kau tak terperap satu tempat, makan makanan sama, tidur tempat yang sama, mesti diorang nak. Walaupun diorang mesti jalani uji kaji untuk tak tidur selama 30 hari. Untuk memulakan uji kaji, semua tahanan ni dikurung dalam satu tempat tapi diawasi oleh kamera dan diberikan arahan melalui speaker ataupun intercom. Cuma ada satu tingkap kecil yang bolehkan penyelidik ni awasi orang yang diuji kaji tu. Pada hari pertama dan hari kedua, biasalah keadaan normal. Cuma orang yang diuji kaji tu mestilah jadi letih, penat, lesu. Mana taknya manusia kalau tak cukup tidur 8 jam pun dah jadi penat, lesu. Ini tak tidur sehari 2 macam tu, mestilah penat. Orang yang diuji kaji dalam bilik tu pun yelah sama diorang borak-borak kosong, tak ada apa-apa, ceritakan tentang kisah peperangan diorang. Benda biasa lah. Benda penat, tak ada buat apa-apa, kena penjara. Macam tu je lah. Sampailah hari ke-9. Salah seorang daripada tahanan menjerit selama berjam-jam sampaikan anak tekak lelaki tu terkoyak. Dalam masa lelaki tu menjerit, yang lain tak ada apa-apa reaksi, cuma diamkan diri. Lelaki yang jerit tu akhirnya terdiam tapi mata dia masih terbuka luas. Pelik dengan keadaan macam tu, penyelidik ni pun hentikan serta-merta pemberian gas untuk tengok apa akan terjadi. Mungkin keadaan diorang ni akan lebih stabil ataupun lebih baik. Selepas daripada kejadian tu, salah seorang tahanan tu terus tutup tingkap guna kertas dan semua orang dalam bilik tu duduk di luar dari pandangan kamera. Tak tahulah kenapa tiba-tiba perlakuan diorang ni jadi macam tambah-tambah pelik. Duduk luar kamera, tutup tingkap guna kertas. Keadaan jadi senyap dan tak ada suara yang boleh didengar daripada intercom. Memang senyap, sunyi dan sepi. Ada satu penyelidik ni, dia dah macam muskil lah apa yang jadi dalam bilik tu kan. Jadi dia tanya menggunakan intercom. Dia tanya dekat 5 orang banduan ni. Kami akan buka pintu untuk betulkan kamera. Semua menyerap di atas lantai. Kalau kamu semua ikut arahan, mungkin salah seorang daripada kamu akan dibebaskan. Keadaan jadi senyap sehinggalah salah seorang daripada 5 orang yang diuji kaji ni menjawab. Aku tak nak bebas. Aku nak gas. Bagi aku gas lagi. Jeritan dan raungan hari demi hari makin kuat didengari, disulami dengan kesunyian yang seketika.
Pada hari ke-15, penyelidik dan saintisnya membuat keputusan untuk berhenti berikan gas kepada banduan dan membuka pintu untuk melihat keadaan di dalam bilik itu. Bila dia buka pintu, dia nampak satu orang daripada banduan itu dah mati. Yang seramnya, 4 orang lain itu, dia makan daging sendiri. Dia gigit tubuh badan sendiri. Tapi ada juga yang cari kulit ataupun daging sendiri gunakan tangan sahaja. Banyak ketulan-ketulan daging yang dijumpai di atas lantai. Semua daging-daging ni hasil daripada daging yang dicari oleh banduan tersebut. Ada juga ketulan daging yang tersumbat dalam tandas, menyebabkan bau bilik tu sangat busuk. Bila penyelidik dan askar-askar Soviet ni tengok keadaan jadi huru-hara macam tu, diorang ni pun memutuskan untuk membunuh semua orang yang diuji kaji dalam bilik tu. Orang yang diuji kaji tu dibunuh oleh seorang komander Soviet. Tapi bila dia nak bunuh orang yang terakhir, dia bertanya, "Siapa engkau?" Orang tu pula menjawab sambil tersenyum lebar. Akulah kejahatan yang dikurang oleh manusia semasa dia sedang tidur. Okay guys, kita dah sampai ke penghujung video. Walaupun cerita ni agak pendek sikit sebenarnya, tapi aku just nak share je lah kat korang kan. So kalau korang suka konten macam ni, jangan lupa tekan like, subscribe, komen kat bawah, apa-apa pun. Thank you for watching and thank you for listening. I'll see you again. Bye bye.